Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk belajar sirah tahun 4. Sebelum kita meneruskan isi kita tentang tajuk sirah tahun 4 ini, alhamdulillah kita mulakan dulu dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dah baca doa. Kita teruskan dengan topik yang berikutnya mengenai sirah tahun 4, iaitu kita akan belajar tajuknya ialah Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra. Kita teruskan dengan isi yang berikutnya mengenai topik kita pada hari ini, iaitu pengenalan. Sebelum kita teruskan, Ustazah ingin menarik pengetahuan kamu tentang tujuan peperangan dibolehkan dalam Islam. Rasulullah telah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah untuk memperluaskan dakwah Islam, mengumpulkan kekuatan orang Islam. Pada tahun pertama hijrah, orang Islam belum lagi kuat. Tapi Rasulullah seringkali dalam doa Rasulullah inginkan pembelaan. Hinggalah tahun 2 hijrah, Rasulullah tetap lagi berdoa supaya orang Islam ini diberikan satu peluang untuk mempertahankan diri. Orang Islam ini diberikan peluang untuk mengambil hak mereka. Lalu Allah turunkan surah At-Taubah menjawab doa Rasulullah. Surah At-Taubah ayat 1, 2, 3 ini memberikan jawapan kepada orang Islam untuk melakukan satu bentuk pembelaan, mempertahankan diri dan mengambil tindakan balas kepada musuh-musuh Islam. Kita tengok intisari ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh ikut sama-sama Ustazah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah jawapan untuk orang Islam memerangi orang kafir dan menunjukkan sikap ketegasan orang-orang Islam. Okey, kita teruskan dengan isi yang berikutnya, iaitu bila. Okey, bila di sini bermaksud bilakah peperangan Badar Al-Kubra berlaku? Peperangan Badar Al-Kubra berlaku. Peperangan Badar Al-Kubra berlaku pada 17 Ramadan. Bila sebut Ramadan, bermaksud pada bulan umat Islam berpuasa. Kita lihat keyakinan orang Islam, kekuatan orang Islam, walaupun dalam bulan Ramadan, bulan yang orang kata menahan lapar, menahan dahaga, kalau boleh nak duduk saja, tak nak buat apa-apa kan. Tapi orang Islam pada zaman tersebut, tahun tersebut, mereka pergi ke padang pasir yang kita tahu jaraknya jauh, menempuh kawasan yang tidak ada tempat untuk nak berlindung. Tapi inilah yang dikatakan semangat juang orang Islam. Okey, peperangan ini berlaku dalam 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Peperangan yang berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Bersamaan bulan Januari, 13 Januari tahun 624 Masihi. Seterusnya tempat. Peperangan Badar Al-Kubra berlaku di satu tempat yang disebut sebagai Badar. Badar ni merupakan sebuah telaga yang dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Badar. Jadi telaga tu kepunyaannya, jadi tempat tersebut digelar sebagai Badar, ada telaga. Rasulullah telah orang kata mengumpulkan tentera-tentera Islam di satu telaga ataupun tempat air yang bernama Badar. Diteruskan dengan isi yang berikutnya.
iaitu penerangan mengenai Badar. Badar ialah lembah, ya, saya cerita lembah tadi, lembah yang adanya padanya mata air, yang ada air padanya. Badar juga merupakan tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kalau kita berpeluang pergi ke Badar, menaiki kenderaan, perjalanannya lebih kurang sejam setengah, sejam lebih-lebih begitulah. Tapi untuk orang yang berjalan kaki pada zaman tersebut, zaman Rasulullah ni, perjalanannya mengambil masa semalaman, ya, semalaman. Maknanya perjalanan yang jauh kalau berjalan kaki. Okey, Perang Badar Kubra. Kita tahu dia ada nama lain, iaitu disebut sebagai Perang Safwan, dan juga lebih jelas lagi Perang Faruq, iaitu Furqan, ya, membezakan, ya, Furqan, membezakan bainal haq wal batil. Perang yang membezakan antara yang benarnya ialah orang Islam, yang batilnya itu orang kafir. Sebab itu Perang Badar Kubra ini dikenali sebagai bainal haq wal batil, atau disebut sebagai Furqan, perang yang membezakan di antara dua pihak, Islam dan juga orang musyrikin. Kita teruskan dengan isi yang berikutnya, iaitu sebab. Sebab kenapa berlaku Perang Badar Kubra? Kita teruskan dengan sebab peperangan berlaku. Peperangan berlaku apabila tentera Islam menyekat rombongan perniagaan orang kafir Quraisy. Pada tahun 2 Hijrah, Rasulullah telah mengetuai tentera-tentera Islam, mengetuai orang Islam untuk menyekat rombongan perniagaan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan telah pergi berniaga menggunakan hasil harta orang-orang Islam yang ditinggalkan di Mekah. Betapa jahatnya orang Mekah menggunakan harta-harta orang Islam yang ditinggalkan, dirampas dan digunakan untuk membiayai rombongan perniagaan ini pergi berniaga. Dan mereka mendapat keuntungan dikatakan sebanyak 50,000 dinar. 50,000 dinar. 50,000 dinar ni ialah uang emas. Jadi Rasulullah ingin merampas harta tersebut. Jadi kita kena faham, tentera Islam menyekat rombongan perniagaan orang kafir Quraisy ini bukan merampas hak orang kafir. Ya, dalam Islam kita tidak dibenarkan mengambil hak orang. Ya, tetapi di sini orang Islam bukan nak ambil hak orang, tapi hak orang Islam yang telah dirampas. Maknanya ingin mempertahankan harta. Itu nama dia jihad. Jihad ini maknanya mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan keluarga dan juga mempertahankan harta kita. Maknanya kita diminta oleh Allah untuk berjihad mempertahankan harta kita, nyawa kita, keluarga kita, dan yang paling utama agama lah. Jadi orang Islam dengan diketuai oleh Rasulullah telah mengambil satu keputusan untuk menyekat rombongan perniagaan tersebut. Ketua dagangan kafir Quraisy yang saya sebut tadi bernama Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Cara bagaimana orang Islam memerangi orang kafir Quraisy. Apabila Abu Sufyan, ketua rombongan perniagaan ini, mendapat tahu daripada cakap-cakap penggembala, daripada cakap-cakap musafir yang melalui kawasan orang Islam berkumpul untuk menyerang mereka, Abu Sufyan mendapat tahu tentang perancangan orang Islam. Lalu Abu Sufyan telah mengupah seorang lelaki yang bernama Damdam bin Al-Ghifari. Damdam ni telah pergi ke Mekah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Dan hal ini diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal menyeru pembesar-pembesar kafir Quraisy supaya turut serta bersamanya untuk mempertahankan harta tersebut, ya, bagi menghalang orang Islam daripada merampas harta tersebut, dan berjaya mengumpulkan tentera-tentera kafir Quraisy dan menuju ke Badar, ya, untuk menyerang orang Islam. Bila sampai sahaja di sana di Badar, orang kafir Quraisy ini telah mencabar orang Islam dengan cara tentera satu lawan satu, dan tampillah beberapa orang Ansar untuk menentang orang-orang kafir Quraisy. Tapi orang kafir Quraisy dengan angkuhnya menolak. Kata mereka, kami tidak mahu melawan dengan kamu orang Ansar. Walaupun kamu ini memiliki kedudukan yang tinggi, tapi kami tidak mahu melawan kamu. Kami ingin melawan dengan orang-orang kami, iaitu orang-orang Mekah yang berpindah ke Madinah.
yang disebut sebagai muhajirin. Ya, jadi tentera satu lawan satu ini melibatkan orang kafir Quraisy dan juga orang Islam di pihak muhajirin, orang yang disebut sebagai orang yang berhijrah ke Madinah. Kita lihat siapakah tentera-tentera yang Rasulullah pilih. Yang pertama, Rasulullah telah memilih Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris ini telah menentang Utbah bin Rabi'ah. Ya, walaupun Ubaidah ini hampir mengalami hampir ingin dibunuh oleh Utbah, tapi berjaya diselamatkan oleh bapa saudara Nabi Saidina Hamzah, dan Saidina Hamzah berjaya membunuh Utbah. Seterusnya, bapa saudara Nabi yang disebut sebagai singa Allah, seorang yang sangat berani dan sangat ditakuti oleh musuh. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib telah menentang Syaibah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, dan berjaya membunuh Syaibah. Dan panglima yang ketiga yang dipilih oleh Rasulullah ialah Ali bin Abi Talib. Saidina Ali bin Abi Talib iaitu sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Talib telah menentang Al-Walid bin Utbah dan berjaya membunuh Al-Walid. Saidina Ali ini diriwayatkan dalam perang Badar ini dia berjaya membunuh 16 orang kafir Quraisy, ya. Betapa gagahnya Saidina Ali, dan pihak orang kafir Quraisy melihat Saidina Ali ini seperti seorang anak muda yang sangat tangkas, seorang yang sangat berani. Siapa sahaja yang menentang Saidina Ali, orang itu pasti akan menemui ajal. Ya, menunjukkan keberanian Saidina Ali dalam medan perang, di mana dia sangat berjuang kerana Allah. Keberaniannya diiktiraf, keberaniannya diakui oleh orang kafir sendiri. Teruskan dengan isi yang berikutnya, iaitu ketua. Ustazah dah sebut sebelum ni, ketua sudah pasti dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad kita SAW. Manakala di pihak kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham, disebut sebagai Umar, ya, Amru bin Hisham. Abu Jahal apabila menyusun tentera-tentera untuk pergi ke Badar, walaupun telah diberikan peringatan oleh Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan bila dia melihat kemarahan tentera Islam, Abu Sufyan memikirkan dia perlu menyelamatkan dirinya sebelum kedatangan bantuan. Lalu Abu Sufyan ini menggunakan laluan pinggir laut, ya, melarikan diri daripada orang Islam membawa harta untuk pulang ke Mekah. Lalu Abu Sufyan, ketua pedagang yang saya cerita di peringkat awal tadi, telah mengarahkan 40 orang pengawalnya ini supaya menggunakan laluan pinggir laut merah dan balik ke Mekah. Dan beliau telah menghantar utusan kepada Abu Jahal, tidak perlu datang untuk berperang. Ya, Abu Jahal, tak payahlah datang sebab kami telah berjaya menyelamatkan diri daripada diserang oleh orang-orang Muhammad. Tapi Abu Jahal dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan orang kata sifat ingin menzalimi orang Islam, mengalahkan orang Islam, tetap meneruskan cadangannya untuk menyerang orang Islam. Inilah sikap yang ada pada Abu Jahal, ya. Yang kita tahu Abu Jahal ini merupakan orang yang paling kuat menentang Rasulullah di Mekah. Di peringkat awal Rasulullah berdakwah di Mekah. Kita teruskan dengan isi yang berikutnya mengenai pembawa bendera, disebut sebagai panji. Dalam peperangan akan ada orang yang ditugaskan untuk membawa bendera. Zaman Rasulullah, Rasulullah menggunakan bendera yang berwarna hitam, seperti warna yang saya gunakan, warna hitam dan tulisan orang kata berwarna putih, ya, mengenai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita teruskan berikutnya tentang penerangan mengenai pembawa bendera. Di pihak muhajirin, Rasulullah telah memilih Saidina Ali sebagai pembawa bendera. Saidina Ali ni banyak dalam peperangan yang beliau telah membawa bendera. Dan berikutnya di pihak Ansar, Rasulullah telah memilih Sa'ad bin Mu'az. Ya, Rasulullah bahagikan tentera Islam kepada dua kumpulan, iaitu Muhajirin dan Ansar. Ansar ini adalah penduduk asal Madinah yang pada asalnya Rasulullah bimbang apabila orang Ansar ingin pergi turut serta. Sebabnya mereka ini baru memulai Islam. Tapi orang Ansar kata, kalau kami disuruh mencampakkan kuda kami ke laut olehmu, ya Rasulullah, kami akan lakukan kerana kami
akan bersama-sama denganmu dalam apa jua keadaan. Di sini Rasulullah ada keyakinan bahawa orang Ansar benar-benar ingin mempertahankan Islam. Bukan kerana nak mempertahankan Madinah semata-mata, tapi kerana Islam. Kerana peperangan Badar ini lebih kepada peperangan di antara orang Mekah dengan orang Muhajirin, ya. Tapi orang Ansar ingin turut serta kerana Rasul mereka berada bersama-sama dalam peperangan tersebut. Jadi mereka tidak mahu menarik diri. Mereka ingin juga turut serta bersama dengan Rasulullah menentang orang-orang kafir Quraisy. Kita teruskan dengan penerangan yang berikutnya, iaitu tentera. Kita teruskan dengan bilangan tentera kafir Quraisy. Bilangan tentera kafir Quraisy seramai 1,000 orang. Diriwayatkan tentera yang 1,000 ini bukan tentera yang datang dengan keadaan biasa, tapi datang dengan keadaan lengkap dengan senjata, dan juga mereka ni memiliki kenderaan yang lebih banyak daripada orang Islam. Diriwayatkan ada lebih kurang 700 ekor kuda, disertai oleh orang kafir Quraisy. Manakala tentera Islam hanya 313 orang sahaja, atau disebut 313 orang sahaja yang serba kekurangan, baik dari segi senjata dan juga dari segi peralatan perang, dari segi kenderaan, serba kekurangan. Tapi semangat jihad orang Islam ini sangat-sangat digeruni oleh orang kafir Quraisy. Kita teruskan dengan isi berikutnya, iaitu terkorban. Dalam peperangan Badar ini, tentera yang terkorban di pihak kafir Quraisy seramai 70 orang. Dan antara yang terkorban ialah ketua mereka, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini telah ditemui oleh Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan nyawa ikan, dalam keadaan dah hampir-hampir mati, Tapi sempat lagi Abu Jahal ini berbual-bual dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan dia bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, siapakah yang memenangi peperangan ini? Siapakah yang menang dalam perang Badar?" Lalu dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, "Yang menang ialah Allah dan pesuruhnya." Apabila Abu Jahal mendengar kata-kata Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata, "Ini jalan yang kau pilih, Jalan yang kau pilih ini adalah jalan yang salah, wahai penggembala." Maknanya dia menghina Abdullah. Lalu Abdullah memenggal kepala Abu Jahal, lalu kepala itu dibawa menghadap Rasulullah, menunjukkan seorang lelaki yang hebat, mengaku dirinya hebat suatu masa dulu, akhirnya tumpas di medan perang. Kita teruskan. Manakala di pihak Islam yang tersyahid seramai 14 orang. Ustazah gunakan untuk istilah orang Islam syahid, sebab syahid ni maksudnya terkorban dalam mempertahankan Islam, terkorban kerana berjuang kerana Allah. Kita teruskan lagi dengan isi berikutnya, iaitu ditawan. Apabila disebut ditawan, sudah pastilah yang ditawan. Kita teruskan dengan poin yang berikutnya, yang ditawan. Yang ditawan sudah pasti ialah orang kafir Quraisy. Seramai 70 orang kafir Quraisy berjaya ditawan, dan tawanan-tawanan perang ini dibawa kembali ke Madinah untuk dijatuhkan hukuman. Manakala yang 70 orang yang terkorban, Rasulullah telah mengarahkan supaya mayat mereka dikebumikan dalam satu lubang. Rasulullah tidak membiarkan mayat-mayat tersebut dimakan oleh burung ataupun dimakan oleh binatang-binatang yang ganas. Rasulullah tetap meraihkan. Di sinilah akhlak mulia Rasulullah tampilkan. Rasulullah walaupun yang meninggal itu adalah musuh-musuh Allah, tapi Allah sifat peri kemanusiaan Rasulullah itu tetap ada. Lalu dikebumikan orang-orang kafir Quraisy di dalam satu lubang. Manakala orang-orang Islam yang mana syahid dikebumikan tanpa dimandikan dan dikafankan, kerana orang yang mati syahid tidak dimandikan dan dikebumikan begitu sahaja, sebagai bukti tanda mereka telah menunjukkan semangat jihad mereka kepada Allah. Kita teruskan dengan isi yang berikutnya, iaitu hukuman. Saya sebut tadi, tawanan-tawanan perang telah dibawa balik ke Madinah untuk dijatuhkan hukuman. Kita tengok apakah hukuman yang telah dikenakan oleh Rasulullah terhadap tawanan-tawanan perang tersebut.
Rasulullah telah berbincang dengan sahabat apa hukuman yang wajar kita jatuhkan kepada musuh-musuh Allah ini. Antaranya cadangan yang diberikan oleh Saidina Umar. Saidina Umar. Kata Saidina Umar, kita hukum bunuh sahaja 70 orang tawanan perang ini. Jangan diberikan mereka ini pengampunan. Mereka harus dihukum bunuh kerana sikap mereka terhadap orang Islam itu sendiri. Mana cadangan yang kedua datang daripada sahabat Rasulullah, yang kedua iaitu Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar mencadangkan supaya membayar tebusan. Tawanan-tawanan perang tersebut membayar tebusan untuk membebaskan diri mereka. Dan antara cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Abu Bakar ialah sekiranya orang itu adalah orang yang kaya, maknanya berkemampuan, maka dia hendaklah membayar antara 1,000 hingga 4,000 dirham. Di peringkat awal Ustazah ada sebut perkataan dinar. Kalau dinar bermakna diperbuat daripada emas. Kalau dirham ini makna perak. Mengikut kemampuan. Kalau orang itu mampu 1,000, maka bayar 1,000. Kalau orang itu mampu 2,000, 2,000 lah. Tapi kalau dia mampu lebih daripada 4,000, tetap 4,000 juga. Sebab kadarnya antara 1,000 hingga 4,000 dirham. Hukuman yang berikutnya, cadangan yang kedua ialah berkemahiran. Saidina Abu Bakar kata kalau orang itu tidak berkemampuan tapi dia berkemahiran, orang tersebut perlulah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah membaca dan menulis. Hal ini bagi mengatasi masalah buta huruf. Buta huruf maksudnya tidak mampu membaca dan menulis. Ramai kanak-kanak Madinah tidak boleh membaca dan menulis. Jadi secara tidak langsung, hukuman ini boleh membantu orang Islam menguasai pembacaan dan penulisan yang baik. Kita teruskan dengan cadangan yang berikutnya, iaitu cadangan Saidina Abu Bakar yang berikutnya ialah membuat perjanjian. Sekiranya orang itu tidak memiliki harta, maknanya tidak berkemampuan dan juga tidak memiliki kemahiran, tidak pandai membaca dan menulis, beliau, orang yang menjadi tawanan tersebut, perlu membuat perjanjian, mengatakan mereka tidak akan menyerang orang Islam, mereka tidak akan membantu mana-mana pihak menyerang orang Islam. Dan sekiranya mereka bersetuju, mereka akan dibebaskan. Itulah antara 3 cadangan yang diberikan oleh Saidina Abu Bakar, iaitu bagi orang yang berkemampuan, bagi orang yang berkemahiran dan juga membuat perjanjian. Dan Rasulullah telah memilih cadangan yang diberikan oleh Saidina Abu Bakar ke atas tawanan-tawanan perang tersebut. Maknanya hukuman yang dicadangkan oleh Saidina Abu Bakar diterima oleh Rasulullah untuk dikenakan ke atas tawanan-tawanan perang Badar yang seramai 70 orang. Ustazah rasa setakat ini. Alhamdulillah, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tajuk yang berikutnya iaitu Perang Uhud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.